apa khabar? Sihat ke? Okey, kita akan teruskan belajar tentang pendidikan moral tahun 4. Kali ini kita akan pergi cerita apa ya? Mari kita bersama dengan Cikgu Masliza. Baiklah, kemahiran yang kita akan belajar di unit 9 tentang keberanian. Standard kandungan, berani terhadap jiran demi kesejahteraan bersama. Okey, baiklah. Objektif pelajaran kita ada 5 contoh sikap berani yang kita akan belajar. Kemudian kita akan huraikan cabaran. Kemudian kita akan menaklukkan pentingan dan kita ekspresikan perasaan kita. Dan akhir sekali kita akan amalkan sikap berani. Baiklah, kita akan pergi satu cerita. Kita akan baca dan lakonkan cerita dengan boneka jari sebenarnya. Awak boleh buat berpandukan buku teks di muka surat 80 dan 81. Mari kita akan baca cerita ini dulu dan kemudian kita hayati dengan baik apa pengajaran cerita ini. Baiklah. Ikon yang ini, ikon monyet. Okey, yang ini ikon jirafah. Dan ikon ini ialah ikon pak beruang. Dan monyet dan jirafah. Okey, mari kita baca cerita ini. Monyet dan zirafah ternampak pokok rambutan yang berbuah lebat kepunyaan jirannya, pak beruang. Monyet bercadang untuk mencuri buah rambutan, tetapi jirafah membantah cadangan itu. Nampak tak cerita kat sini? Okey. Monyet dan zirafah ni berkawan baik. Okey, dia nampak rambutan dekat pokok, dekat kepunyaan jiran mereka, iaitu pak beruang. Okey, jadi dia pernah curi. Monyet mencadangkan untuk mencuri buah rambutan itu, tetapi telah dibantah oleh zirafah. Baiklah, kemudian monyet memarahi zirafah dan tidak mahu berkawan dengannya lagi. Zirafah menegur monyet bahawa perbuatan mencuri itu ialah satu kesalahan dan akan menjatuhkan maruah keluarga di kejiranan. Okey, kat sini sebab zirafah tidak bersetuju dengan cadangan monyet untuk mencuri buah rambutan pak beruang, jadi monyet marah pada zirafah. Dia tak nak kawan dengan zirafah lagi. Okey, macam biasalah kalau kita tegur kawan kita tak nak kawan kita dah. Macam itulah. Okey, tapi zirafah menegur monyet. Dia cakap mencuri itu satu kesalahan. Jadi kita kena cakap berani. Zirafah ni berani menegur monyet sebab itu adalah satu kesalahan dan boleh menjatuhkan maruah keluarga di kejiranan. Jadi zirafah ni bersikap berani. Baiklah, seterusnya monyet enggan menerima teguran zirafah dan terus memanjat pokok. Apabila monyet hampir mencapai buah rambutan, anjing penjaga rumah pak beruang menyalak dan menggigit ekor monyet. Monyet terjatuh dan menangis teresak-esak kerana kesakitan. Okey, awak nampak tak kat sini? Okey, monyet dia tak dengar cakap zirafah. Dia tetap terus pergi panjat pokok rambutan itu. Okey, bila tengah panjat pokok rambutan itu, dia dah sampai nak dapat dah buah rambutan itu. Ada penjaga rupanya pokok tu dekat rumah pak beruang. Okey, seekor anjing. Jadi anjing tu dah menyalak dan terus gigit ekor monyet. Monyet tu mesti dah sakit bila tergigit ekor dia kan. Okey, jadi dia terus jatuh dan menangis teresak-esak kerana kesakitan. Awak tahu tak apa menangis teresak-esak? Menangis bersungguh-sungguhlah sebab sakit, sebab kena gigit dan jatuh pula. Jadi itu adalah satu pengajaran untuk monyet yang sangat degil kan. Okey, baiklah.
Okey, seterusnya ceritanya, okey, mujur. Keldai ternampak kejadian itu lalu menghalau anjing dari situ. Pada ketika itu, Pak Beruang tiba di rumahnya. Keldai memberitahu Pak Beruang bahawa anjingnya telah menyerang monyet dan patut dihukum. Okey, daripada awal cerita, Keldai tak tahu perkara yang sebenar. Sebenarnya siapa yang betul dan siapa yang salah. Okey, kesihan anjing itu telah dihalau oleh Keldai dan anjing itu tak bersalah. Macam mana perkara yang sebenar akan terbukti. Okey, mari kita tengok. Baiklah, Pak Beruang memarahi anjing dia. Kesian kat anjing dia kan. Pak Beruang marah kat anjing dia. Okey, Zirafah meminta Pak Beruang jangan memarahi anjingnya kerana sebenarnya monyet yang berbuat salah. Nampak tak kat sini? Okey, seterusnya monyet amat menyesal perbuatannya. Okey, monyet meminta maaf kepada Pak Beruang dan berjanji tidak mencuri lagi. Okey, kat sini, okey, Beruang telah memarahi anjingnya. Okey, sebab bila Keldai beritahu anjingnya gigit monyet, jadi dia marahlah ke anjing dia macam tu. Okey, jadi datang Zirafah meminta Pak Beruang jangan marah dekat anjing dia kerana sebenarnya yang salah adalah monyet yang buat salah. Jadi sebenarnya sepatutnya yang disalahkan adalah monyet, bukan anjingnya. Anjingnya nak menyelamatkan pokok rambutan daripada dicuri oleh monyet. Jadi bila tahu perkara yang sebenar, Pak Beruang dah tahu, okey, monyet pun rasa menyesal. Jadi monyet meminta maaf kepada Pak Beruang dan dia janji tak nak mencuri lagi. Jadi dia tak nak curi lagi kan. Okey, itu satu perbuatan yang tak baik lah. Okey, kat sini kita tengok Keldai memuji sikap Zirafah kerana berani menceritakan perkara yang sebenar, menceritakan hal yang benar dan dapat mengelak perselisihan faham dalam kalangan kejiranan. Okey, Keldai ni sebenarnya dia tak tahu perkara yang sebenar, tapi selepas Zirafah menceritakan perkara yang sebenar, jadi dia tahu dah siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi yang sepatutnya dihukum adalah monyet, tapi monyet dah minta maaf. Jadi Keldai sangat memuji kerana Zirafah telah menceritakan perkara yang sebenar dan berani untuk beri teguran kepada monyet. Okey, jadi dia berani menceritakan perkara yang sebenar untuk mengelakkan pergaduhan di antara mereka jadi di kalangan kejiranan. Jadi perkara ni adalah baik dan memuji sikap Zirafah patut kita puji. Okey, baiklah. Mari kita senaraikan sikap berani Zirafah. Okey, yang pertama, berani membantah cadangan monyet untuk melakukan perbuatan mencuri. Bukan senang tau kalau kita nak menghalang seseorang untuk berbuat perbuatan yang tak elok. Jadi kita susah nak menghalang. Jadi kita perlukan keberanian. Jadi Zirafah ni dia berani nak tegur monyet tu, jangan buat macam tu. Okey, bagus Zirafah ni. Kemudian Zirafah juga berani menasihati monyet dan menegur perbuatan tidak baik ni. Selain daripada bantah cadangan, terus Zirafah terus menasihati monyet dan menegur perbuatannya itu adalah tidak baik. Okey, kemudian dia juga berani menyatakan perkara yang sebenar. Okey, kalau kita sepatutnya kita tengok ada perselisihan faham berlaku, kita tahu perkara yang sebenar, kita patut menceritakan perkara yang sebenar. Jangan simpan ataupun diam-diam. Jadi bila kita ceritakan perkara yang sebenar, perkara akan terbongkar siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita dapat mengelakkan perselisihan faham. Baiklah murid-murid. Okey, adakah kita patut
kamu mencontohi sikap yang ditunjukkan oleh zirafah. Okey, mari kita bincangkan. Patutkah kita ikut sikap zirafah? Ya, kalau ikut pendapat cikgu, ya, kita patut ikut contoh sikap. Kita patut mencontohi sikap yang ditunjukkan oleh zirafah kerana sikap zirafah ni dapat menjamin kesejahteraan bersama. Dia berani kerana benar. Dia menceritakan perkara yang sebenar dan menyelamatkan keadaan daripada perselisihan faham. Kemudian zirafah juga berani menasihati monyet dan menegur perbuatan yang tidak baik. Bukan senang kalau kita nak tegur sesuatu kesalahan orang lain. Jadi kita perlu ada sikap berani dan kita yakin apa yang kita buat tu betul. Kemudian berani menyatakan perkara yang sebenar. Perkara yang sebenar, okey, kita nampak perkara yang sebenar tu, sepatutnya kita ceritakan perkara yang sebenar supaya orang lain tidak akan mengalami pergaduhan ataupun tahu perkara yang sebenar, siapa yang betul, siapa yang salah. Okey, cikgu harap awak juga boleh menjadi seperti zirafah. Okey? Baiklah murid-murid, hanya itu sahaja video kali ini tentang cerita tentang zirafah, monyet, kedai, beruang dan juga anjing. Jadi cikgu berharap kamu jadilah seorang jiran yang berani dan pastikan berani kerana benar. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!